亲爱的姐妹们，早安！感谢神，我们可以在网上见面。我们来唱一首诗歌，开始早上的聚会。Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Kita bisa bersekutu, bisa bertemu di online ini. Kita mulai persekutuan ini dengan mengangkat satu puji-pujian. 主耶稣说，你们要先求神的国和神的义，然后你们所需要的这一切东西，神都会赐给你们。Tuhan Yesus mengajar kepada kita, carilah dahulu kehendak Allah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka apa yang kita butuhkan, materi maupun rohani, Tuhan akan berikan kepada kita. 先求神的国和神的义 Seek ye the first. Carilah dulu kerajaan Allah. Redeemer,
亲爱的姐妹们，平安！感谢神，我们可以再一次在网上见面。Selamat pagi saudara sekalian, bersyukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa lagi di online ini. 我们来看一段的圣经士师记第3章。Mari kita buka kitab Hakim-Hakim pasal yang ketiga. 我念第1节到第9节。Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat 1 sampai 9. Saya baca di dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu, kemudian saya akan baca di dalam bahasa Indonesia. 士师记第3章第1节，耶和华留下这几族，为要试验那不曾知道与迦南人征战之事的以色列人，好叫他们以色列的后代又知道又学习微臣晓得的战事。所留下的就是非利士的5个首领和一切迦南人、西顿人，并住利巴嫩山的西魏人，从巴利黑门山直到哈马口，留下自己族，为要试验以色列人，知道他们肯听从耶和华借摩西吩咐他们列祖的诫命不肯。以色列人竟住在迦南人、赫人、亚摩利人、比利西人、西魏人、耶布斯人中间，娶他们的女儿为妻，将自己的女儿嫁给他们的儿子，并侍奉他们的神。以色列人行耶和华眼中看为恶的事，忘记耶和华他们的神，去侍奉诸巴力和亚瑟拉，所以耶和华的怒气向以色列人发作，就把他们交给米索波达米王古珊利萨田的手中。以色列人服侍古珊利萨田8年。以色列人呼求耶和华的时候，耶和华就为他们兴起一位拯救者，救他们，就是加勒兄弟基纳瑟的儿子俄托涅。Saya baca di dalam bahasa Indonesia. Hakim-Hakim 3 ayat 1 mulai sampai ayat yang ke-9. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya, hanya supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon, orang Hewi, orang Mediami, pegunung orang yang mendiami pegunungan Libanon, dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka itu ada di sana supaya ia, yaitu Tuhan, mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu, serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kushan Rishat Taim, raja Aram
Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kushan Rishyataim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Saudara, mari kita masuk ke dalam doa. 我们同心祷告。亲爱的天父，求主你帮助我们能够明白士世记第3章对我们的意义。Bapa Surgawi, kiranya Engkau bicara kepada kami, tolong kami untuk mengerti makna kitab Hakim-Hakim pasal yang ketiga, makna untuk kami yang hidup di zaman ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 第一代的以色列人进入迦南地之后呢，圣经告诉我们说，他们并没有把迦南人完全制服，没有把他们赶出去。神也任凭他们这种的顽梗，这种的不顺服。为什么神任凭他们呢？是因为神要试验那不曾知道和以色列人征战的以色列百姓。因为以后呢，这个以色列人啊，跟迦南人的征战是不停止的，一直不断有征战。那么以后的征战呢，是会越来越猛烈。以色列人在埃及做了几百年的这个努力奴仆，他们不懂得战争。他们进入迦南地之后呢，他们不但要和迦南地的七个民族打仗，而且他们还要面对当时的列强，就是亚述、埃及，这两个是当时的那个时候的霸主。所以呢，神也让这个百姓就留下这几族，刚才我们已经念了这个留下迦南的好几族的人，虽然他们打败了可是他们还是住在以色列人当中。Saudara, generasi yang pertama orang Israel, generasi yang pertama yang memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, mereka setelah memasuki, mereka menduduki tanah Kanaan, tetapi mereka tidak tumpas semua orang Kanaan. Jadi Tuhan membiarkan. Kenapa Tuhan membiarkan? Tuhan punya maksud tujuan yang lain, yaitu untuk mencobai Israel, ya, yang tidak tahu bagaimana berperang dengan orang-orang Kanaan. Jadi Tuhan mau mengetes, mau melihat mereka, ya, mencobai mereka taat atau tidak akan pimpinan Tuhan, akan firman Tuhan. Dan orang-orang Israel ini juga tidak tahu, ya, dulu-dulunya waktu zaman Yosua, bagaimana Tuhan berperang untuk orang Israel. Maka tadi firman Tuhan berkata, supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah-sudah itu kapan? Ini bukan perang biasa, yang sudah-sudah yaitu peperangan waktu zaman Yosua, itu di padang gurun, ya. Mereka juga menghadapi ada bangsa-bangsa yang lain seperti itu. Dan pada awal-awal masuk ke tanah Kanaan, mereka juga masih mengalami peperangan waktu Yosua masih hidup, ya. Nah, tapi generasi yang belakangan ini, setelah Yosua meninggal dan orang-orang sejaman Yosua juga sudah meninggal, ada bangsa generasi yang baru. Itu minggu lalu kita sudah belajar, ya. Generasi yang baru, yang belakang-belakangan nih, orang-orang Israel tidak mengenal Tuhan, ya, tidak mengenal Tuhan, juga tidak tahu perang yang sudah-sudah itu, ya. Jadi Tuhan membiarkan
Ya, ada beberapa bangsa, beberapa suku Kanaan tinggal di tengah-tengah mereka. Ya, jadi karena nanti di kemudian hari orang-orang Israel bukan, ini perang terus nih. Jadi orang Israel bukan saja berperang dengan suku-suku orang Kanaan, dan mereka juga harus nantinya menghadapi jagoan-jagoan pada waktu itu. Mesir, Asyur, ya, negara-negara yang kuat sekali. Bagaimana Israel bisa menghadapi mereka? Jadi mereka tidak taat, tidak tumpah semua, Tuhan biarkan. Dan Tuhan mau melatih mereka bagaimana berperang, bagaimana bersandar kepada Tuhan. Nah, jadi ini adalah tujuannya ya, supaya manusia itu manusia itu tidak taat, membangkang, tetapi Tuhan tetap mencintai orang Israel. Tuhan tetap ya mendidik mereka supaya tahu bagaimana nanti waktu ada kesusahan datang, ya, ada musuh datang, ditekan oleh musuh, dan bagaimana belajar bertobat, ya, bersandar kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan mengalami kuasa Tuhan. Seperti waktu zaman Yosua, ya, seperti waktu zaman Yosua, Tuhan berperang bagi mereka. Dan di zaman yang baru ini, untuk generasi baru, Tuhan juga mau mereka mengalami kuasa pertolongan Tuhan. 所以这是神容许以色列人留下这几座。当然以色列人留下这些的迦南人是因为他们不顺服，但是神任凭他们，神有他的另外这个用意目的。所以我们看见神是何等的良善，人虽然是很悖逆，但是神还是爱他们。神知道以后以色列人要面对，不但面对迦南的起住，而且他们还要面对当时的霸主就是强过埃及亚述了。所以呢，神就要这样的教导他们。弟兄姊妹，在我们的生命里面，神也许可我们遇到一些的难处。Saudara, di dalam zaman kita sekarang ini Tuhan juga mengizinkan, ya, ada kalanya Tuhan mengizinkan kita nih, anak-anak Tuhan, menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kita. 使我们在软弱的时候可以仰望神，依靠神，经历神的能力，这样呢帮助我们能够更加的认识神。所以呢，上帝就这样的训练以色列人。今天神也会这样借着各样的患难来训练我们。Saudara sekalian, begitu juga di dalam hidup kita zaman sekarang ini, saudara. Kita tidak luput, ya, di dalam hidup ini tidak luput daripada kesalahan, kelemahan-kelemahan kita. Nah, saudara, di dalam kekurangan kita, kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, ya, waktu kita menghadapi jalan yang mentok, kesusahan, sakit penyakit, saudara, kita mulai bagaimana mengulurkan tangan kita, minta tolong kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan mengalami kuasa pertolongan Tuhan. Dengan demikian kita makin mengenal Tuhan, kita mengalami Tuhan, kita mengenal Tuhan. 这个信心受试验，上帝要试验他们。在英语文说，上帝要试他们，要试他们，要。这个试验在原来的意思就是测验、考试、证明、鉴定。Saudara, kata mencobai, ya, Tuhan membiarkan orang Israel, ya, membiarkan bangsa-bangsa itu, ya, tetap tinggal di Kanaan dengan maksud apa? Tuhan mau pakai mereka untuk mencobai Israel. Istilah mencobai itu, saudara, di dalam bahasa aslinya, saudara, mencobai itu adalah mengetes, menguji, ya, membuktikan, mengidentifikasikan, ya, mengidentifikasikan. Nah,
Allah dari awal sudah tahu，神从起初就已经知道以色列人是在旷野的时候，神就已经知道他们的悖逆，他们是应做景象的。Saudara, sejak dulu ya, katakanlah sejak keluar dari Mesir, mereka 40 tahun di padang gurun, Tuhan sudah tahu orang-orang Israel itu bagaimana, saudara, adalah orang bangsa yang yang seringkali mengkhianati Tuhan, bangsa yang tegar tengkuk. Tuhan sudah tahu。所以这个试验他们呢，其实神要试验，要考他们，要证明，要鉴定，是为百姓，是为以色列的这个考试呀，是为以色列的百姓。上帝不必借着试验才知道百姓的心，因为神早就知道。Saudara, dicoba, dites, diuji. Ujian ini bukan untuk Allah, bukan untuk Tuhan, tetapi untuk orang Israel. Tuhan tidak perlu menguji orang Israel, baru tahu, oh udah diuji, dia begini, dia begitu. Tuhan sejak dulu sudah tahu. Ya, bahkan waktu orang Israel masih di padang gurun, Tuhan sudah tahu mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Dan ujian itu, cobaan itu, ujian itu, sekali lagi bukan untuk Tuhan, tetapi untuk Israel sendiri, untuk bangsa Israel, untuk manusia. Ya, supaya melalui testing ini, manusia kenal dirinya. Oh, bobot saya taunya cuma segini, saya kira saya hebat. Ternyata waktu saya diuji, saya gagal, saya nggak berdaya. Untungnya baiknya Tuhan tolong, Tuhan kasihani. Jadi saudara, ada di ujian itu manusia kenal dirinya sendiri, rentan. Kalau tidak bersandar kepada Tuhan, pasti akan jatuh, pasti akan tergeletak. 所以呢，神要叫以色列人晓得战士就是经历神。Saudara, maka Allah mau orang Israel mengenal peperangan yang dulu-dulu. Kalau dulu zaman Yosua, bagaimana orang Israel mengalami Tuhan berperang untuk mereka. Sekarang ini keturunan Israel ini dan nanti yang seterusnya, Tuhan juga sama. Tuhan juga mau mereka seperti orang-orang Israel pada zaman Yosua mengalami Tuhan berperang untuk mereka. Ini mereka belum pernah mengalami, saudara. Ya, jadi sekali lagi, manusia boleh bandel, membangkang, tetapi Tuhan tetap mengasihi. Tuhan mau melatih umatnya menjadi satu umat yang kuat. 所以在第5节我们看见第5节说，以色列人竟然住在迦南人中间。以色列人竟然住在迦南人中间，那边有写有六个民族，其实迦南有7族。如果我们看约书亚记第3章第10节，申命记第7章第1节，那里你就可以看见这个迦南地有7个民族。Saudara, di dalam pasal 5 kita lihat dikatakan orang Israel demikianlah orang Israel itu diam, artinya tinggal di tengah-tengah orang Kanaan. Di situ disebut ada 6 suku, ya, 6 bangsa Kanaan. Kalau kita lihat di dalam kitab Ulangan pasal 7 ayat 1, Yosua 3 ayat 10, di situ ada 7. Nah, nanti saudara bisa lihat sendiri, ya. 所以呢，在我们看见在士师时代，他们以色列人考试不及格，不通过，ya. Saudara, kita lihat testing ya, testing untuk orang-orang Israel pada zaman hakim-hakim, mereka nggak lulus nih, ya. 为什么呢？因为他们容许，再说他们，你看
以色列人住在迦南人中间，应该是迦南人住在以色列人中间，但是圣经说以色列人住在，saudara seharusnya orang-orang Kanaan dong yang udah kalah tapi masih tinggal di situ. Tapi firman Tuhan berkata demikianlah orang Israel itu tinggal diam di tengah-tengah orang Kanaan. 这是什么呢？这是里面的，外面的仇敌你看见，里面的仇敌你看不见。Saudara, ini adalah apa ya? Israel tinggal di tengah-tengah suku-suku Kanaan itu membiarkan musuh di dalam selimut. 外面的在说看得见，你能够抵挡；yang di luar gampang kita bisa lihat, kita bisa lawan。可是里面的你看不见。里面的是不知不觉就影响你， musuh di dalam itu saudara nggak kelihatan dan lambat laun nggak terasa di dalam kehidupan sehari-hari mempengaruhi orang Israel. Ini kan, 圣经说住在他们中间， Tuhan Alkitab bilang diam tinggal di tengah-tengah. 住，你看我们的生活包括哪些呢？ Ya, tinggal kita hidup ya. Hidup kita ini mencakup apa saja, saudara? 我们日常的生活是包括生儿养女了，生病了，结婚了，丧事了，丧事礼拜了，还有各种各样的结婚啦等等。Saudara, hidup sehari-hari mencakup apa? Mencakup pernikahan, lahir anak, ya, lahir anak perempuan, anak laki, pernikahan, kematian, ya. Banyak hal 古代的时候的人们都怎么样种植呀 bercocok tanam 还有这个撒种了种植了收割了等等这些欢乐喜庆 ya ada sukacita ada tangisan waktu mau bercocok tanam ya melakukan ritual-ritual apa seperti itu. Nah 前面说过迦南的几个民族，他们这几章就有说到这个以色列人这个迦南人敬拜这个许多的巴力，许多的亚斯他路。Saudara, yang kita sudah baca sejauh ini pasal 1 sampai pasal 3 dikatakan orang-orang Kanaan menyembah para Baal ya, 亚斯他路 para Ashetoret。 其实迦南人拜很多的偶像。 Sebetulnya orang Kanaan menyembah banyak sekali, saudara, patung-patung berhala-berhala. 比方说 El 这个 El 是众神之父，他们认为是众神之父，是最高的。那么这个 El 呢，他的头有这个牛角，这个牛角就是象征力量。 Saudara, orang Kanaan bukan saja menyembah patung-patung Baal, patung-patung Ashtarot, mereka masih ada yang ilah-ilah lain. Yang paling gede ya buat orang Kanaan, yang paling besar, yang paling tinggi itu El adalah dewa yang paling tinggi, ya. Bapak daripada dewa-dewa, Chungsen Sifu, ya. Bapak dari dewa-dewa, ya. Yang kepalanya itu pakai tanduk kerbau. Lambang apa? Lambang kekuatan. Coba lihat kalau banteng, kalau lagi berantem yang ngadu banteng kan ini, ya pakai apa? Pakai dia punya tanduk, ya saling mencicuk seperti itu, ya. 所以呢，迦南人还有拜其他的还有拜什么呢？这个巴力是管雨水、管农作物的，所以他们很重视。Baal itu dewa apa? Dewa yang menguasai air hujan, yang menguasai cocok tanam, pertanian. Maka orang Kanaan perlu makan kan, ya kan? Perlu makan gandum apa dan sebagainya, maka mereka menyembah Baal. Nah, 还有这个亚斯他路 Ashtarot 呀，这个是也是管什么的呢？亚斯他路就是这个亚斯他路是女神呀，亚斯他路是女神
也是这个迦南人的这个宗教。亚斯塔路就是 El 的妻子，阿谢达拉itu istrinya El。还有呢，亚纳特阿纳是巴利的妹妹，巴利的妹妹也是巴利的老婆，你看乱不乱？亚纳特是巴利的妹妹，巴利的老婆，她是女战神。Saudara, Anat itu adalah adik Baal juga istri. Kacau beliau nggak tuh? Beliaunya kacau ya. Istri Baal dan juga Dewi Perang. 还有 Mot 就是死神 Mot dewa yang menguasai kematian. 还有 Yam 海神 dewa yang menguasai laut. 还有等等很多迦南人的宗教。那以色列人住在他们中间，你想，就是常常看见他们日常生活里面，他们的邻居啊，他们社区里面的迦南人呢，实践他们的这个宗教怎么样？实行他们的宗教的仪式，人生的许多事啊，看见他们在结婚的时候怎么样，在喜事、在丧事的时候怎么样啊，在生病的时候怎么样？以色列人都看，有时候还问他，这是什么意思？什么意思？还有他们的小孩呢？以色列人的小孩一看邻居这样子，会不会问呢？会不会跟做呢？会啊，是吗？所以呢，以色列人本身呢，没有好好的把他们的神，把摩西的律法交给下一代，没有好好的做宗教的教育，而去学去看这个他们的迦南的社区的人所做的，你说几百年里面会受影响吗？而且圣经说他们联姻啊，你看年轻人跟年轻人啊，上帝说你不可以跟当地的人立约，不可以跟当地人通婚，是吧？我们上个礼拜已经讲了。Saudara, minggu lalu kita udah katakan Tuhan ya jauh-jauh hari udah wanti-wanti sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, Tuhan udah pesan ya melalui Musa, nanti kalau udah masuk ke sana tidak boleh mengawinkan dengan anak-anak mereka, anak perempuan kamu jangan menikah dengan anak laki mereka jangan mengawinkan anak perempuan ini, tapi mereka melanggar semua tadi kita sudah baca ya。所以呢，你联姻了之后呢，就是你跟迦南人呢结亲了。Jadi mereka kalau kawin campur menikah, jadi udah berbesanan dong, ya berbesanan dengan orang Kanaan。你看这个生下的孩子呢，jadi udah anak yang dilahirkan ini ya, yang dilahirkan benar. Jadi ini cucu nih, cucu jadi ada yeye nenek orang Israel sendiri, ada yeye nenek orang Kanaan, ya. So ini kan。他们联姻联姻互相通婚，娶他们的女儿嫁自己的女儿给他们，所以呢就互相成为亲家，生下的孩子这个孙子这孙子有以色列的血统，也有迦南的血统，所以你看这个孙子等下叫这个以色列的公公爷爷奶奶，等下又叫这个迦南人做他们的公公婆婆，你说乱不乱？所以呢，刚才在第7节告诉我们说，他们通婚的时候，神的怒气就向他们发作。Maka tadi di dalam ayat 7 ayat 8 dikatakan, bangkitlah murka Tuhan kepada mereka。那个是第1节到第6节，就是整个的21章的总论。Saudara, inilah summary, ya, ringkasan 21 pasal kitab Hakim-Hakim. Ya, 21 pasal kitab Hakim-Hakim. Ringkasannya dari pasal 1 sampai pasal 3 ayat 6. Ya. Nah,
从第7节到第11节，我们就看见现在就一个一个有10多个士师，ya ada belasan hakim, ya di zaman hakim-hakim. Nah, pasal 3 ayat 7 sampai 11 mulai bicarakan hakim yang pertama. 第一位士师就是第7节到第11节。第一个士师是谁呢？第一个士师就是俄陀涅。上个礼拜我们稍微已经讲过，俄陀涅是谁呢？俄陀涅就是迦勒的侄儿，迦勒弟弟的孩子，是他的侄儿，也是他的女婿。Jadi hakim yang pertama adalah Otniel, ya. Otniel adalah siapa? Keponakan Kaleb. Keponakan Kaleb juga adalah menantunya. 第7节、第8节告诉我们，耶和华向以色列人发怒，把他们交在米索波大米王古山里萨田的手中。Saudara, ayat 7-8 dikatakan, bangkitlah murka Allah Yahweh kepada orang-orang Israel, dan Allah menyerahkan mereka, Allah menjual mereka. Ya. Kita lihat di dalam ayat yang ke-8. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga Allah menjual mereka. Menjual anak sendiri kepada bangsa lain, ya, untuk mendidik mereka. 把他们卖给，就是把他们 menjual, jadi menyerahkan, ya. Menyerahkan orang Israel, umatnya sendiri, diserahkan kepada raja Mesopotamia, ya, raja daerah Mesopotamia yang bernama Kushan Rishathaim, ya, Kusham, mana susah ya, Kusham Rishathaim. 这个米索波大米亚是在哪里呢？ Mesopotamia itu di mana？ Mesopotamia 就是在这个底格里斯河和布拉达河的这个中间。Saudara, daerah Mesopotamia adalah daerah yang di antara dua sungai, yaitu sungai Efrat dan sungai Tigris. Ya, sungai Efrat dan sungai Tigris. 神把以色列人交给古山里萨田的手中。Ya, Raja Mesopotamia adalah namanya Kushan Rishathaim. Ya, 这个古山里萨田统治压制以色列人8年之久。Kushan Rishathaim, Raja Mesopotamia, ya, menindas orang Israel selama 8 tahun. Nah, 这个米索波大米亚大概是在现在的什么地方呢？ Saudara, kita perlu tahu ya, Mesopotamia pada waktu itu. Sekarang ini, kalau zaman sekarang itu lokasinya di mana? Lokasinya di mana? Lokasinya 大概就是现代的伊拉克。Ya, jadi kalau sekarang tuh daerahnya kebanyakan ya di daerah, sebagian besar tuh di daerah Irak sekarang. 那从伊拉克那边要到这个迦南地要攻打以色列人，要大概他们的距离有多少？很远很长。Saudara, dari Mesopotamia datang ke tanah Kanaan nih, mau nyerang Israel, tahu nggak jaraknya berapa? Jaraknya itu 1.600 kilo. Jauh, 1.600 kilo. Saudara, dari Jakarta ke Surabaya itu baru 778 kilo. Jakarta Bali juga belum 1.000 kilo, baru 960 kilo.
Ya, jadi saya cuma mau perbandingkan aja seperti itu. Ya, tapi dari Mesopotamia ke tanah Kanaan itu mau 1600. Betapa jauh. Jadi Tuhan panggil tuh. Panggil orang Mesopotamia. Ya. Raja Mesopotamia, Kushan Rishathaim, suruh datang ke Kanaan untuk menghajar disiplin umatnya. 那个时候受到压迫的、受到威胁的是犹大支派。Jadi saudara, pada waktu itu yang terancam, ya, yang terancam oleh Kushan Rishathaim adalah Bani Yehuda, suku Yehuda yang terancam, ya, yang terancam. 所以呢，神从遥远的地方叫仇敌来教训他的子民。Dari tempat yang jauh-jauh begitu Tuhan panggil ini. Dari Mesopotamia, rajanya ini Kushan Rishathaim datang nih. 所以呢，在第9节他们受压迫8年里面，你看，现在反过来啊，上次不是说吗？你没有赶出他们，他们就成为你眼中的刺，成为你的网罗。Ya kan di dalam pasal 1-2 udah dikatakan, you tidak usir mereka, satu hari mereka jadi duri di mata kamu, menjadi jebakan jerat buat kamu. Inilah sekarang. Ya, mereka ditindas sama orang yang tadinya udah kalah sebetulnya. Bisa ditumpas tapi mereka tidak mau tumpas. Sekarang berbalik. Jadi saudara, di dalam penderitaan mereka menangis, mereka berseru kepada Tuhan, minta tolong. 上帝兴起一位拯救者，那就是俄陀聶。Saudara, Tuhan baik ya. Tuhan membangkitkan seorang penyelamat, yaitu Othniel. 神怎么样使用俄陀聶呢？ Bagaimana Tuhan memakai Othniel? 第10节说，耶和华的灵降在俄陀聶的身上，他就做了以色列的士师。 Dalam pasal 10 ayat 10 dikatakan roh Tuhan menghinggapi, ya, roh Tuhan, Roh Kudus menghinggapi Othniel, sehingga orang yang dihinggapi roh Tuhan itu pasti ada kuasa, ada hikmat, ada keberanian, ada keberanian. 所以我们非常感谢神，俄陀聶拯救了以色列人，就是犹大支派的。 Tuhan memakai Othniel untuk menyelamatkan orang Israel, yaitu tadi yang saya katakan bahwa yang terancam waktu itu adalah suku, ya, bukan seluruhnya, ya, suku daerah orang Yehuda. 然后仇敌被压制，以色列人圣经说就太平了40年。 Setelah musuh ditindas, ya, orang Israel damai. Nggak ada perang 40 tahun. 那么44年过了以后又怎么样呢？ Setelah 40 tahun, Othniel juga udah tua, udah mati. 12节到30节，第二个士师。Ayat 12 sampai ayat 30 mencatat hakim yang kedua. 刚才是第7到第11. Tadi ayat 7 sampai ayat 11. Ya, sekarang ayat 12 sampai ayat 30, ya. Hakim yang kedua, 他是谁呢？他叫做以父，namanya adalah Ehud。那么俄陀聶死了以后，以色列人又40年之后又开始犯罪，忘记了犯罪啊。 你看12节说，行耶和华眼中看为恶的事。Ayat 12. Ya, berdosa lagi orang Israel melakukan perkara yang jahat di mata Tuhan. 老毛病又发作， penyakit lama lagi, kumat lagi. 所以呢，这一次呢，神把他们交
给摩亚王. Kali ini Tuhan menjual mereka kepada Raja Moab. Siapa Raja Moab? Namanya Eglon. 摩亚王那个时候是谁？叫做什么名字呢？以基伦。以基伦是当时摩亚王。Saudara, pada waktu itu yang menjadi Raja Moab adalah Eglon. 那么这一次受到威胁的是便雅明支派和以法莲支派. Kali ini yang terancam, jadi bukan seluruh Kanan ya, jadi masing-masing nih. Masing-masing ada daerahnya, teritorinya. Kali ini yang terancam tempo hari Yehuda. Sekarang nih 40 tahun kemudian yang terancam adalah suku Benyamin dan suku Efraim. Yang diancam yang ditindas oleh Raja Moab Eglon. 18 tahun. 18 tahun. Ditindas, ditekan, diperes. 所以神兴起以弗 Tuhan membangkitkan Ehud. 以弗是怎么样的人呢？是怎么样的一个人呢？ Bagi Ehud ini adalah orang yang seperti apa? 圣经说他是左手便利的. Alkitab berkata, ya, dia adalah bagaimana orang yang di dalam ayat 15 ayat 16 ya. Ayat 15 16 dikatakan membangkitkan seorang nama Ehud, anak Gera ya. Seorang yang kidal. Ya. Kidal. 他是什么呢？他是左手便利, tangan kirinya yang hebat, ya, tangan kiri hebat. 所以呢，这个在原来的这个在原文呢，他是右手受到限制，所以他的左手很强，左手很强。 做事啦、打仗啦什么用左手，因为他的右手受限制. Saudara, di dalam bahasa aslinya Ehud ini adalah orang kayak gimana? Dia adalah orang yang tangan kanannya terbatas. Tangan kanan terbatas. Mungkin cacat, mungkin lemah. Ya. Jadi kalau tangan kanannya terbatas, mungkin cacat apa saja gitu terbatas, mau nggak mau tangan kirinya. Tangan kiri kuat, ya, tangan kanan. Nah, jadi ini orang ada keterbatasan, saudara. Ya, apakah dia cacat atau tangannya gem? Pokoknya ada keterbatasan, ada kelemahan, saudara. Ya, dan sesangti negoyung, saudara. Tuhan bisa pakai orang yang lemah, orang yang terbatas. Kenapa? Karena Tuhan tidak terbatas. 上帝能够使用一个很有限的人，不论是体力、智力有限的，上帝能够用他。Saudara, orang yang lemah tubuh kan, ya, yang lemah terbatas di dalam hikmat, bijaksana, kekuatan, kurang begitu. Tuhan mau pakai bisa. Kenapa? Karena Tuhan gak terbatas. Karena Tuhan kuat, manusia ada lemahnya, Tuhan kuat. Jadi Tuhan bisa pakai siapa saja, saudara sekalian. Ya. Nah, 这个神怎么样用以弗呢？ Bagaimana Tuhan pakai Ehud? 那么以色列人不是被摩亚人压制18年吗？ Bukankah orang Israel ini ditekan ya? Benyamin nih, suku Benyamin, Efraim ditindas nih 18 tahun. 所以在那个18年里面呢，他们每一年都要给这个摩亚王进贡。Saudara, jadi pihak yang kalah itu saudara harus memberi upeti, tiap tahun kasih upeti. Nah, 这个到了第18年呢， sampai tahun udah 18 tahun ini, 所以以色列人就把这个供银啊，这个供物就借着这个以弗。 你请你带给这个摩亚王, ya, jadi orang Israel titip nih kasih nih upeti tahunan ini ya, upeti tolong kasihin Raja Moab Ehud,
所以以父就带了。在这之前呢，sebelumnya ya，以父已经做了一把剑，是2刃的利剑。Sebelumnya ini Ehud sudah bikin pedang, khusus bikin pedang yang bermata 2 kanan kiri itu bisa nusuk seperti itu. 所以以父带了这个公营之后呢，他这个很重的东西哈，就是不知道是农作物还是什么，atau mungkin hasil bumi apa gitu ya, nggak tahu saudara. Pokoknya mesti dibawa digotong oleh orang. 所以以父给了这个以基伦呢，就叫抬公物的人你回家。Jadi Ehud udah menyerahkan upeti itu kepada Raja Eglon. Jadi suruh yang gotong itu pulang. 那么以父自己也离开，si Ehud sendiri juga pergi. 但是他走到一段路的时候，他又倒回来。Tapi sampai di setengah jalan, sampai di satu tempat, dia kembali lagi. 但他倒回来的时候，他就告诉这个以父就告诉以基伦，我有密事要告诉你。Ehud berkata kepada Raja Moab Eglon, saya ada informasi rahasia mau kasih tahu kamu. 所以这个王就叫他的这个侍卫呢，左右的你走啊。Jadi Ehud ini suruh ajudannya di kanan di kiri gitu ya, pergi karena ada rahasia yang nggak boleh dengar, ya. 圣经说这个以基伦是一个很胖的人。Alkitab berkata Eglon ini Raja Moab adalah orang yang gemuk sekali. 所以听见他说有机密，dia dengar ada rahasia，他就起来，本来他坐着，他起来，当他起来的时候呢，以父就把他这个藏在这个腿上的这个剑呢拔出来，就刺透这个以基伦。Saudara, waktu Ehud begitu bangun, saudara, si Eglon bangun, Ehud ambil itu pedang yang di dekat paha dia ditutup itu ya, ambil dia tusuk. 因为这个以基伦很胖，所以那个剑一刺出去呢，被那个肉夹住。Ya, begitu ditusuk karena gemuk ya, jadi nggak bisa dicabut lagi. 已经刺到他的肚腹里面，udah nembus ke belakangnya itu. Nah, 以后呢，以父就出去了，Ehud udah keluar，他赶快出去，外面不是这个侍卫吗？ Di luar kan ada ini penjaganya Raja Ehud. Tunggu lama amat ya, pikir dia lagi buang air kali ini. Tapi itu terlalu lama. 结果他就拿钥匙来开门了， akhirnya dia ambil kunci, buka, begitu buka, rajanya tergeletak. 那以父出去之后怎么样呢？他就到以法莲的山地吹角，告诉以色列人，要告诉以色列人说，你们来跟从我，你们来跟从我。 跟随我了，因为耶和华已经把仇敌交在你们的手中，所以很多人就跟着他下去，就这样他们就去霸占这个约旦河的渡口，霸占，不让这个摩押人过去，就杀了他们摩押人大概有1万人。Saudara, setelah sudah membunuh Eglon, Raja Moab, Ehud pergi ke pegunungan Efraim. Dia tiup sangkakala dan dia bersuara yang besar sekali kepada orang Efraim, ya. Mari kalian orang-orang Efraim, mari ikut saya, ya, karena Tuhan Allah sudah menyerahkan musuh kita orang Moab ke dalam tangan kalian. Ya. Maka orang-orang Efraim itu ikut dia dan menduduki daerah tempat penyeberangan Sungai Yordan. Udah dikuasain sama mereka. Ya, jadi tidak mengizinkan orang Moab mengabur gitu ya, mau lewat sungai ngabur, udah dijaga. Itu udah dikuasai oleh Ehud dan orang-orang Efraim. Mereka sudah membunuh 10.000 orang. Taiping lah, aman. 这一次太平80年. Yang pertama udah aman sentosa 40 tahun. Berdosa lagi, ya kan? Jatuh ke dalam tangan orang Moab.
ya, udah ditumpas, ya, udah dikuasain, dan akhirnya mereka aman 80 tahun. 所以上一次40年，上一次是被压制8年，这一次被压制18年。上一次太平40年，这一次太平80年。Yang pertama, saudara, mereka ditindas 8 tahun, aman 40 tahun. Kali ini ditindas 18 tahun, aman 80 tahun. 最后第31节 terakhir di dalam ayat 31, 以父死了以后，有亚拿的儿子珊迦用赶牛的棍子打死了非利士人，打死了600个非利士人，他也拯救以色列人。前面不是说吗？刚才第3章啊，这个上帝留下的许多民族有5个以色列的首领，是吧？ Saudara, tadi bukan dikatakan di depan bahwa Tuhan membiarkan ada 5 raja orang Filistin yang tetap tinggal di situ, masih ada bangsa yang lain, orang Sidon dan sebagainya, saudara ya. Nah, kali ini saudara, seorang yang bernama Samgar. Samgar dia menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Bagaimana dia menolong orang Israel? 他用赶牛的一个棍子而已，赶牛的棍子就打死了600个非利士人。Jadi caranya apa, saudara? Pakai cara yang gampang sekali, ya. Pakai tongkat buat menghalau, jaga kambing, lembu, kan yang bantu mesti digebuk juga kadang-kadang. Ya, jadi pakai pentungan itu, saudara. Ya, pakai tongkat, pakai pentungan, ya. Sudah membunuh 600 orang Filistin. 600 orang Filistin. Nah, 你看见呀，有的士师的事迹很多，很长。俄陀聶第7节到第11、7、8、9、10、15节。这个以弗呢，以弗很长，12节到30节。Saudara, ada kisah hakim-hakim yang ditulis banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit. Ya, kisah Otniel ayat 7 sampai 11, 7, 8, 9, 10, cuma 5 ayat. Tapi Ehud ini dari ayat 12 sampai ayat berapa? Sampai ayat 30. Banyak. 最后三家一节 terakhir Samgar itu cuman 1 ayat. 三家不是希伯来的名字。nama Samgar ini bukan nama Ibrani, bukan nama orang Israel. 所以你就可以看见以色列人已经受到影响。你看，连给孩子起名都起了不是犹太的名字。Saudara, kita udah lihat di sini ya. Samgar ini orang Yahudi, tapi bukan pakai nama Yahudi, udah. Ya, ini Samgar bukan nama Yahudi. Jadi kita bisa tahu bahwa kasih nama anak aja udah bukan pakai nama Yahudi. Udah terpengaruh. 这个三家是这里说是亚拿的儿子。Samgar ini adalah anaknya Anat. Anat 是迦南女神，迦南的女战神。Anat itu kan dewi perang orang Kanaan. Dewi perang orang Kanaan. 所以三家是亚拿的儿子，就很像他的父亲，他的父亲的名字都是外邦女神的名字嘛。Ya. Jadi Samgar ini jadi seperti bapaknya, anak bapaknya kan. Bapaknya namanya siapa? Bapaknya namanya itu pakai nama Dewi orang Kanaan, Dewi perang, saudara. 三家可能只是一个战士，他可能不是士师。Kemungkinan Samgar ini hanya seorang prajurit. Kemungkinan dia juga bukan seorang hakim. Kalau hakim itu setelah habis perang, udah nggak ada perang kan ya? Udah nggak ada perang,
Jadi kalau orang ada apa-apa nanya kepada dia, minta keputusan, minta pendapat, gitu ya. Jadi hakim itu waktu di dalam masa damai. Nah, tapi Samgar ini kita tidak tahu karena cuma satu ayat, ya. 那么古代的埃及人呐、古代的埃及人在打仗的时候常常用雇佣军，这个商家可能就是一个雇佣军，因为他爸爸的名字就是女战神的名字。Terus Samgar ini kemungkinan adalah tentara sewaan. Jadi orang Mesir zaman dulu kalau perang tuh ada tentara, orang dia kurang mungkin dia mau tambah kekuatan, jadi dia sewa orang, bayar orang. Itu namanya tentara sewaan. Nah, Samgar ini kemungkinan adalah salah satu tentara sewaan orang Mesir. Karena nama bapaknya kan Anat. Itu pakai nama Dewi Perang orang Kanaan. Jadi sangat kemungkinan dia adalah tentara bayaran. 不论是怎么样, nggak peduli 他是不是实施, apakah dia seorang hakim, nggak tahu. 但是肯定的 yang pasti dia adalah seorang prajurit. Bisa pakai tongkat itu ya, bisa pakai tongkat itu saudara, membunuh 600 orang Filistin. 所以我们看见不在于人, saudara, tidak tergantung kepada manusia. Ya, 以弗是右手有限制的. Ehud adalah orang yang tangan kanannya terbatas. 上帝能够用他。商家，你看这样的人，上帝也能够用他。所以呢，我们如果有什么得胜，如果有什么成就，不要忘记是在我们里面的神的灵，主耶稣的灵帮助我们。Saudara, maka jikalau kita ada keberhasilan dan ada prestasi, jangan lupa itu adalah karena pertolongan Tuhan dengan rohnya yang di dalam diri kita yang memampukan kita. Entah itu kekuatan, entah itu hikmat, entah itu kesempatan, semua itu dari Tuhan. 我们同心祷告， mari kita masuk ke dalam doa. 亲爱的天父上帝，我们谢谢你的恩典，我们从今天的信息让我们看见上帝你是非常公义的，你虽然是严厉的，但是当你的子民有困难向你呼求的时候，主啊，你就怜悯他们，应允他们，你就这样帮助他们在许多次的征战当中，让他们学习怎么样跟迦南人打仗，学习怎么样依靠上帝，学习怎么样看神为他们征战。Terima kasih Bapa kami di dalam surga. Melalui pasal ketiga kitab Hakim-Hakim, kami belajar hal yang penting, yaitu kemenangan daripada segala peperangan itu tergantung kepada Tuhan yang tinggal di dalam hati kami. Tuhan, terima kasih walaupun manusia membangkang seringkali berdurhaka, tapi waktu anak-anak Tuhan sungguh-sungguh bertobat, mengaku dosa, merendahkan hati di hadapan Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan mereka. Tuhan tolong kepada kami, jangan aji mumpung, jangan take for granted, mentang-mentang Tuhan baik menyelamatkan lalu kami berdosa, ditolong berdosa lagi. Tuhan, ajar kami bisa memetik pelajaran yang penting melalui kitab Hakim-Hakim ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. 箴言书劝勉我们说要保守我们的心胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。Kitab Amsal menasehatkan, mengajarkan kepada kita, jagalah hati kita, karena hasil dari seumur hidup kita keluar daripada hati. 我们的心如果没有时时刻刻对准我们的神，我们会不知不觉会被这个世界的荣华富贵，世界的人事物来代替神的地位，这些就成为我们的偶像。Saudara, seringkali hati kita tidak waspada, tidak selalu fokus kepada Tuhan. Hati kita terpikat, tertarik dengan perkara-perkara di dalam dunia, kemewahan, materi, dan juga orang-orang yang kita salut, yang kita kagumi,
dengan tidak terasa itu bisa menjadi berhala kita. Sebab itu kita harus selalu jaga hati kita dan kita berdoa supaya Tuhan menyelidiki hati kita. Jikalau hati kita menyimpang, hati kita sudah tidak fokus, kita mohon supaya Roh Kudus menyinari kita, menegur kita. 我们求神让他的灵在我们心中常常监察我们，当我们的心开始偏邪的时候，出轨的时候，求圣灵在我们心中做光照的工作，责备的工作，让我们赶快的回到神的面前，求神监察我心。Selidiki aku, lihat hatiku, apakah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu.